dan untuk makluman anda semua, sekali lagi selepas sahaja tamat perkongsian daripada 4 panel yang telah pun kita persembahkan, nanti akan ada soalan kuis untuk anda semua. 1 soalan untuk setiap slot. Jadi maksudnya akan ada 4 soalan dan 4 hadiah untuk anda semua yang berada di sini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Kenneth Liu Ye Chum yang telah pun berkongsi mengenai pembudayaan pembelajaran digital melalui kelas digital. Baik, dan seterusnya kita akan pergi kepada kategori PLC yang mana ianya akan dikongsikan oleh Cikgu Nurlisa binti Kamba alias Cikgu LK dari SK St. John Burford, yang mana beliau merupakan co-leader bagi GEG Burford dan Cikgu Juara Digital 2022, dan beliau juga pernah mendapat anugerah Guru Inspirasi McDonald's 2020, dan akan dibentangkan pada hari ini adalah PLC Digital meningkatkan kualiti PDPC. Dipersilakan Cikgu Nurlisa binti Kamba ataupun Cikgu LK. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan, perkenalkan, nama saya Cikgu Nurlisa binti Kamba, kini bertugas di SK St. John Burford Sabah, dan telah diperkenalkan tadi saya juga merupakan co-leader GEG Burford, dan saya juga dianugerahkan sebagai Cikgu Juara Digital bagi tahun 2022. Baiklah, tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah PLC Digital meningkatkan kualiti PDPC. Ini adalah sedikit sebanyak tentang saya. Bagi yang belum mengenali saya, boleh imbas sahaja kod situ dan anda akan lihat kenapa saya lebih dikenali sebagai Cikgu LK. Baiklah, untuk tidak membuang masa, saya teruskan dengan kerangka perkongsian saya pada hari ini, iaitu yang pertama, kita akan lihat apakah sebenarnya itu PLC digital. Kita tahu PLC ini kita telah laksanakan sejak tahun 2009 lagi. Seterusnya, bagaimana untuk melaksanakan PLC digital ini? Seterusnya, apabila kita melaksanakan, sudah tentu terdapat cabaran-cabaran yang kita hadapi di sekolah, di luar sekolah, dan seterusnya apakah cadangan penyelesaiannya. Baiklah, kita lihat, kita imbas semula PLC ini adalah satu inisiatif yang penting untuk meningkatkan kualiti guru. Yang pertama, melalui kolaboratif. Kolaboratif itu bukan sahaja sesama guru dalam sekolah, tetapi boleh berlaku di luar sekolah, boleh juga berlaku dengan komuniti yang lain. Dan seterusnya sudah tentu untuk perkongsian ilmu. Tapi PLC digital ini merujuk kepada PLC yang menggunakan teknologi digital. Apa-apa sahaja teknologi digital sebagai medium, sama ada medium kita berkomunikasi semasa proses PLC itu dilaksanakan, ataupun sesi PDPC, hasil PLC itu di dalam kelas kita. Jadi PLC digital ini sebenarnya sangat penting kerana membantu saya terutamanya dan guru-guru yang lain untuk adaptasi kaedah-kaedah PDPC yang ada. Kita perlu sesuaikan dengan perubahan yang disebut tadi. Perubahan AI semua itu adalah era digital yang berlaku, yang telah berkembang pesat. Jadi kita sebagai guru untuk sesuaikan pengajaran kita, kita juga perlu saling berkongsi dan saling belajar dengan komuniti pembelajaran profesional yang lain. Baiklah, ini adalah strategi, dan selalunya strategi PLC ini ada 5 yang selalu digunakan di sekolah, dan ikut juga setiap sekolah itu dia ingin laksanakan yang mana. Yang penting PLC tetap dilaksanakan. Baiklah, kita teruskan sebenarnya apakah tip pelaksanaan yang boleh kita lakukan untuk PLC digital ini. Yang pertama, ini adalah yang jangan kita susahkan diri kita. Guru-guru, kita perlu gunakan pelantar digital yang sesuai, yang kita rasa sesuai, yang mudah kita gunakan.
gunakan perlahan-lahan, barulah kita beransur gunakan yang lebih baik lagi. Seterusnya menetapkan jadual. Tidak semestinya sebagai ahli PLC kita tidak semestinya kita menunggu perkongsian itu berlaku di sekolah saja. Kita juga boleh mencari di luar dan kita pastikan kita ada matlamat yang jelas. Apalagi kita tahu kemahiran apa yang kita kurang dan apa lagi yang ingin kita pelajari untuk PDPC kita yang lebih baik. Seterusnya ini adalah yang ketiga adalah menyertai PLC ini secara aktif dan profesional. Maksudnya di sini guru-guru sebagai ahli PLC bukan setakat hanya mendengar perkongsian daripada rakan ahli PLC yang lain. Sepatutnya juga aktif memberikan sumbangan sebab masing-masing setiap guru mempunyai kekuatan dan kepakaran masing-masing. Sama ada kita sedar atau tidak sahaja. Baiklah, yang seterusnya ialah apabila melibatkan PLC digital, jangan lupa untuk mengambil gambar ataupun video sebagai bukti kita melaksanakan PLC digital. Kita juga boleh simpan dalam bentuk digital kerana mudah untuk kita cari semula bahan tersebut. Jangan lupa juga ini yang perlu kita amalkan, etika digital. Satu, supaya kita saling hormat ahli PLC, data privacy mereka supaya mereka ada saling kepercayaan, semangat untuk ber-PLC itu semakin tinggi untuk bekerjasama sebagai satu pasukan kerana keyakinan dan kepercayaan itu sudah ada. Seterusnya, ini yang paling penting, akhir sekali proses PLC yang berlaku ini yang kita mahu berlaku di dalam kelas, iaitu hasil yang kita pelajari, kita laksanakan di dalam kelas untuk menghasilkan PDPC yang sesuai dengan murid kita di dalam kelas dengan menerapkan ilmu digital yang kita pelajari sesuai dengan iklim di sekolah masing-masing. Baiklah, banyak contoh pelaksanaan PLC digital ni. Yang pertama, yang paling mudah berlaku menggunakan aplikasi komunikasi. Paling popular digunakan WhatsApp, Telegram, Google Meet, Zoom dan YouTube Live. Ada tiga yang saya sebutkan. Contohnya teacher sharing session kan, TSS itu, perkongsian itu ada tiga yang popular. Yang pertama dari YouTube Live. Kita tidak belajar di sekolah saja. Kita boleh belajar dari komuniti pembelajaran yang lain. Dan kita juga boleh mengikuti mana-mana perkongsian melalui Google Meet dan Zoom yang diadakan oleh komuniti pembelajaran. Baiklah, seterusnya untuk aplikasi pembelajaran bergantung juga kepada sekolah dan iklim di sana. Ada yang suka menggunakan Google Classroom, ada yang suka menggunakan yang lebih mudah. Terpulang, yang penting kita boleh mendapatkan maklum balas daripada murid secara aktif. Baiklah, seterusnya guru-guru juga di sini kita juga boleh berkongsi idea, berkongsi bagaimana menggunakan sesi pentaksiran secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi yang sedia ada untuk menilai prestasi murid, dan hasilnya nanti kita juga boleh kongsikan dengan ahli PLC kita bagaimana pencapaian murid kita berdasarkan aplikasi digital tool resource yang ini kita gunakan tadi. Baiklah, ini guru-guru semuanya sudah masuk, sudah paham dengan pelantar ESPL KPM. Jangan lupa masukkan mana-mana aktiviti PLC yang anda laksanakan di sekolah dalam pelantar yang disediakan. Baiklah, ini adalah contoh kita membuat laporan secara digital. Selalunya menggunakan borang secara hard copy. Kita juga, ini adalah contoh saya setiausaha untuk panitia dan saya membuat laporan itu dalam Google Dokumen dan saya hantar kepada ketua panitia untuk disemak, seterusnya kepada guru besar dan penyelaras PLC di sekolah. Dan boleh dicapai semula kerana berbentuk digital. Baiklah,
Seterusnya kita lihat ini adalah contoh PLC TSS itu contohnya sebagai contoh yang paling mudah boleh berlaku secara Google Meet. Contohnya warga sekolah saya SK St. John kemudian mendapat jemputan daripada SK Pekan Sipitang, kita laksanakan juga secara Google Meet. Saya tidak perlu ke Sipitang untuk hadir secara bersemuka. Kemudian jika ada sesi perbincangan, contohnya bersama dengan SISC Plus Bahasa di PPD Bopot juga kami laksanakan secara Google Meet. Dan untuk perbincangan bersama dengan GEG Bopot juga kita laksanakan Google Meet. Tidak memerlukan perjumpaan secara fizikal. Ini juga merupakan PLC yang kita tidak sedar berlaku. Seterusnya kita juga boleh masuk ataupun bersama-sama dan belajar bersama-sama dengan komuniti pembelajaran profesional yang ada. Contohnya JPN Sabah telah mewujudkan Guru Peneraju Generasi Digital GPGD Sabah dengan 4 kompetensi yaitu Google, Microsoft, Apple dan YouTube. Dan di sinilah kami diberikan ruang dan peluang untuk saling berkongsi dan saling belajar. Di sini juga ada platform Akademi YouTuber Malaysia di mana saya belajar di situ untuk menjadi seorang YouTuber pendidikan yang lebih berkeyakinan untuk menghasilkan video-video yang saya akan gunakan di dalam kelas sambil membantu rakan guru di seluruh Malaysia. Seterusnya komuniti yang lain seperti Cikgu Juara Digital, Bayu yang melibatkan 3 PPD dan seterusnya GEG Malaysia yang mengumpulkan GEG di seluruh Malaysia. Baiklah, sesi perkongsian melalui YouTube Live ini kita tidak anggap PLC jika kita tidak melibatkan maklum balas. Jadi apabila kita mendapat maklum balas berdasarkan live chat semasa sesi live itu berlangsung, maka kita boleh melaksanakan PLC dengan jayanya. Seterusnya inilah yang kita inginkan berlaku di dalam kelas. Walaupun iklim sekolah kita dengan kurang sumber yang ada, tetapi kita cuba secara kreatif untuk mengubah persepsi orang kita boleh melaksanakannya di dalam kelas walau apapun yang berlaku. Baiklah, seterusnya apabila guru banyak berkongsi bahan digital, kita juga boleh gunakan ataupun kita sendiri yang berkongsi bahan tersebut dan kita terus masukkan di dalam proses PLC kita. Baiklah, namun banyak sebenarnya cabaran yang kita hadapi, tapi saya jadikan ini pada 4 saja, kumpulkan pada 4. Yang pertama, yang utama ialah masalah teknikal. Masalah teknikal ni mungkin berlaku di iklim sekolah yang berada jauh di pedalaman Sabah. Mungkin juga di pinggir bandar, mungkin ada juga kawasan yang tidak mempunyai capaian talian internet yang bagus. Seterusnya masa ahli PLC untuk berkumpul, seterusnya sumber dan komitmen. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita seharusnya perlu mengatasi sama ada guru ataupun pihak sekolah ataupun komuniti pembelajaran profesional yang lain sama-sama untuk mencari penyelesaian secara kreatif. Itu yang kita perlukan apabila kita bersama-sama dalam satu komuniti dalam yang mengamalkan aura positif. Baiklah, oleh kerana banyak cabaran tadi kita perlu hiraukan kerana banyak manfaatnya. Yang pertama ialah meningkatkan kemahiran dan pengetahuan profesional guru itu sendiri berdasarkan perkongsian rakan guru. Seterusnya ini yang penting ialah memupuk budaya kolaboratif. Yang ini apabila budaya kolaboratif ini kita amalkan, kita akan sentiasa rasa ingin berkongsi dengan rakan. Seterusnya ini kualiti PDPC yang akhirnya proses yang kita mahu, hasilnya kita akan lihat dalam PDPC kita, hasilnya pada kemenjadian murid itu sendiri. Baiklah, cadangan yang boleh saya utarakan pada hari ini ialah yang pertama, pihak berkepentingan ataupun pihak pengurusan bolehlah menyediakan sokongan teknikal dan moral kepada guru-guru di sekolah sebagai ahli PLC. Seterusnya mengadakan perkongsian
antara sekolah-sekolah yang berjaya melaksanakan PLC digital ini. Dan yang akhir sekali adalah menggalakkan penyelidikan tindakan berdasarkan PLC digital untuk membantu meningkatkan lagi dan menyelesaikan apa lagi cabaran yang kita hadapi untuk melaksanakan PLC digital. Baiklah, kesimpulan yang boleh saya buat pada hari ini adalah PLC digital membantu untuk mencapai matlamat pendidikan negara yang berkualiti tinggi dan akhirnya insya-Allah kita akan mencapai matlamat PPPM negara kita yang berakhir pada 2025 nanti. Kenapa? Perlu digalakkan PLC digital ini kerana semua sekolah kita dapat meningkatkan pengalaman guru-guru dan pembelajaran bagi murid-murid. Baiklah, sekian saja daripada saya, Cikgu Nurlisa binti Kamba. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nurlisa binti Kamba ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu LK dengan tajuk PLC Digital Meningkatkan Kualiti PDP.